Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, baiklah berita sepenuhnya. Selepas 2 minggu dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kronologi dan tita di dalam Istana Negara sebelum beliau mengangkat sumpah. Beliau berkata Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasa menitahkan demikian supaya tidak timbul kekeliruan berhubung isu terbabit sehingga menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. Semalam ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong, Baginda nyatakan ada baiknya jika Perdana Menteri jelaskan supaya jangan timbul kekeliruan, terutamanya yang menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu, katanya. Beliau berkata demikian dalam ucap tama program pertemuan Mahaba Perdana Menteri bersama ulama dan astiza di seri perdana di sini hari ini. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lukman Abdullah, dan Pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Selangor Muhammad Zawawi Muhammad Mugni. Anwar menjelaskan dalam isu pembentukan kerajaan sebaik pilihan raya umum ke-15 PRU15 berakhir, Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan selangkah di depan untuk mengadakan sidang khas Majelis Raja-Raja Melayu. Yang di-Pertuan Agong mengambil pendekatan mengikut perlembagaan walaupun ini dipertikai oleh sesetengah tokoh Melayu dan Islam. Penjelasan Yang di-Pertuan Agong kepada saya dan Raja-Raja Melayu yang sempat saya menghadap adalah menyatakan daripada awal tidak dipertikaikan bahwa parti yang memperolehi kedudukan terbesar akan mendapat keutamaan. Pada ketika itu, parti menang dengan kursi terbesar adalah Pakatan Harapan PH sebanyak 83 kursi parlimen dan diikuti oleh Perikatan Nasional PN sebanyak 73 kursi parlimen. Seterusnya ada usaha sembilan untuk mendapatkan akuan bersumpah SD dan ia terus berlaku dalam tempo yang ditetapkan Yang di-Pertuan Agong, yaitu sehingga jam 2 petang pada 21 November lalu. Beliau berkata, berapapun jumlah SD yang diperoleh itu hanya akan ditetapkan setelah waktu diberikan berkenan dimuktamadkan. Seperti mana dalam perlombaan, dia boleh potong kita di raun pusingan pertama, kita potong dia di raun pusingan ketiga, tetapi yang pentingnya ialah garisan penamat. Apabila di garis penamat, siapa perolehi jumlah terbesar kerana orang beri pengakuan sebelumnya telah menarik balik sokongan sebelum tempo 2 petang, katanya. Dalam pada itu, beliau menegaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 19 Disember diadakan kerana beliau mahukan mandat yang lebih jelas untuk memimpin negara. Rasa perlu untuk adakan undi percaya kerana jumlah jelas dari Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS dan parti kecil lain. Saya jawab, ampun tuanku, ini bukan soal peraturan dan undang-undang dibangkitkan, tapi kerana saya mahu memimpin dengan mandat yang jelas, parti yakin diperolehi majoriti. Andai kata tidak perolehi, parti akan tunduk suara rakyat, katanya.